Itu antara cara yang dia bagi ganjaran. Anak dia dapat makan berapa ya? 55. Kalau kita anak dapat 55, kita buat apa? Allah. Apa dapat 55? Mak ni buat macam mana? Alhamdulillah 55. Kan mak dah kata tuition tu mesti dapat baik. Kan? Kita anggapkan anak ni sebelum ni lagi teruk lah markah dia. Dapat 55 tu dah mencapai. Jadi anak ni kita nak kena raikan pencapaian dia. Mula-mula rendah tak apa. Dia rasa dia boleh sesuatu. Mampu dia belajar. Dapatlah juga markah kan. Ada tak ada langsung kan? Jadi kita raikan dia dapat dulu. Lepas tu kita bentuklah supaya dia capai lagi tinggi. Lain kali nak bagi hadiah, kalau dapat 55 juga, tak bagi dah hadiah. Sebab kita nak ganjar yang makin meningkat. Sebab tu saya kata kalau ganjaran ni pun cara-cara ni adalah. Jadi untuk kita yang tak biasa ni, nak tahu bagi ganjaran pun dah satu peningkatan dah. Ya? Lain kali kita bolehlah macam mana kita nak gerakkan ganjaran tu. Ya? Dan satu lagi tentang yang Sudin tu, apa yang mak ni kata dekat ayah Sudin? Oh, itu ialah. Yang satu lagi tu, carilah kelebihan anak tu. Mesti ada kelebihan pada dia. Kadang-kadang kita anak kita yang kita sangat masalah, kita nampak masalah aja, kan? Jadi bila nampak anak ni masalah, kita nak senyum kat dia pun payah dah. Sebab tu nampak dia ni semuanya problem. Jadi kalau kita nak mula, nak appreciate itu, menghargai anak tu, kena cari, mesti ada sesuatu kelebihan anak. Mesti adalah dalam anak yang degil tu, mesti adalah yang dia lebih, adalah baiknya. Contohnya pandai baiki barang-barang ke, kan? Jadi, walaupun dia nakal hak lain, hak tu dia bagus. Jadi kita hargai yang itu. Bila sebut yang tu, kita boleh senyum. Sebab kita memang hargai yang tu. Mana ikhlas lah. Jadi anak pun kalau kita sebut, oh mak aku sebenarnya menghargai ayahku. Adalah benda yang aku boleh bagi sumbang. Jadi dari situ kita tingkatlah. Dia nak mula ni nak kena buat macam tu. Maknanya cari yang elok tu dan dengan itu. Kemudian tu, anak tu bila dah kita fokus dapat perhatian, anak akan berubah. Dan perubahan tu kita appreciate lagi. Kita nampak Dan matlamat akhir, macam disebut tadi, kita guna kata hati. Masa saya mula belajar dengan arwah profesor ni, kan? Bila anak buat tabiat baik, berkumpul dengan ganjaran. Dan saya duk faham ganjaran yang kita duk baca kata-kata dan tindakan. Lepas tu arwah profesor kata, bagi ganjaran menggunakan pemikiran. Kalau dia kata buat baik bagi ganjaran, saya fikir jenuh lah. Sampai bila nak bagi ganjaran ni kan letih kan? Rupanya kita ada cara untuk anak tu bagi ganjaran sendiri, iaitu kata hati lah. Kita ajar anak kita bagi ganjaran dekat diri dia sebab dia buat yang betul. Lepas itu tak perlu lagi dah kita, dia sendiri boleh berkumpul dengan ganjaran itu sendiri. Dia faham ya? Jadi itulah yang kita boleh perkasakan. Ini cara yang kita nak ajar macam mana bagi ganjaran itu sendiri. Ini itulah aspek ganjaran ni banyak jugalah yang perlu kita tahu. Secara ringkasnya, ganjaran kena khusus supaya anak tahu apa yang kita hargai. Terima kasih tolong angkat beg buat masuk tadi. Dia tahu kita hargai, dia bawa masuk beg dalam ni. Kena pelbagai. Asyik-asyik terima kasih pun macam anak lama-lama terbiasa kan. Kita kena cari jalan lah. Ikhlas tu penting. Sebab tadi nak bagi kita ikhlas, cari yang betul-betul kita hargai. Sesuai dengan umur. Anak kecil, cara kita buat dengan penuh perasaan dan ekspresi lah. Dengan tepuknya dan macam-macam, lompat bunga boleh lompat kali. Sebab anak macam rasa dia hargai. Tapi kalau anak remaja, nak buat macam tu, dia kata apa? Baru buang kebiat tu kan. Anak remaja kena buat macam mana? Kan kita pun ada kan yang tadi nak ada kata-kata anak dan umur 1-7
main, 7 hingga 14 berdisiplin, 14 hingga 21 jadi kawan. Anak remaja tu jadi kawan. Kawan macam mana? Kita banyak berkongsi, bercerita lah. Ya? Layak ni mungkin saya boleh kongsi juga. Ini selalu yang Arif berkata kongsikan cerita atuk dengan kucing, dengan cucu dia. Nak tunjukkan ganjaran perlu, layak baru diberi. Suatu hari Arif berkata dia pergi ke Mina, dia nampak seorang atuk ni datang dengan cucu dia. Atuk ni biasanya memang sayang cucu kan, nampaklah daripada tengok cara atuk tengok cucu pun tahu atuk sangat sayang dekat cucu. Masa kat luar dewan tu kebetulan ada seekor anak kucing dekat laman. Cucu duduk berjalan, datanglah anak kucing dekat cucu tadi, dekat saja dengan atuk dia. Bila datang anak kucing dekat cucu tu, dalam 4 tahun anak lelaki, cucu lelaki, dia sepak kucing tu sikit. Budak-budak kadang-kadang dia kacau kan. Lepas tu dia tengok dekat atuk dia. Atuk dia, sebab memang sayang kat cucu, dia senyum dan angguk. Maknanya apa tu? Setujulah dengan apa yang cucu dia buat tu. Jadi cucu ni semangatlah, ingat hukum pembelajaran. Waktu satu dapat ganjaran, lain kali buat lagi. Maka kucing tu beredar, datang balik dekat cucu tadi. Kali kedua, dia sepak kucing lagi kuat. Kucing tu balik, tengok dekat atuk dia. Atuk dia senyum angguk lagi, ganjaran lagi. Lepas tu Arif Profesor bila tengok tu, dia dalam hati dia dah tahu dah. Sebab dia tahu hukum kan. Dia kata, oh no, dia harap budak tu, kucing tu tak pergi dekat budak tu. Sebab dia boleh jangka dah budak tu akan buat apa dekat kucing tu kali ketiga. Tapi kucing ni dia tak cerdik, tak belajar hukum pelajaran. Dia pergi juga dekat budak tu kali ketiga. Rasanya apa budak tu buat? Angkat kaki, lagi tinggi nak sepak lagi kuat. Tapi sebab dia budak, dia terjatuh, tak sempat sepak kucing. Tu atuk dia buat apa? Atuk dia bangun dengan cepat-cepat pergi dekat anak tu. Are you okay? Angkat kaki tu. Bagi lagi ganjaran atas hasrat dia nak sepak kucing. Jadi itu ganjaran. Salah lah tu. Atuk tu dia nak ajar cucu dia untuk dera kucing ke? Tak, tapi dia tak tahu lah akibat kenapa dia bagi ganjaran, perhatian tak betul. Jadi kita ni sekadar tahu. Jadi kalau yang buat salah tu jangan mengiyakan. Kita berhukum yang salah je. Jadi ganjaran ini dia macam pisau dua mata. Salah buat dia tikam sendiri. Ya, tadi itulah ganjaran juga. Tapi salah. Jadi cucu itu akan belajar berdesa. Nah itu. Dan nak kena selalu kaitkan balik pada Allah. Sebab tadi kita kata ganjaran ni yang seorang besar kepala. Jadi kena sedar, anak-anak pun kena sedar apa yang dia dapat tu atas izin Allah. Kita sebut selalu Alhamdulillah. Supaya dia tahu apa dia dapat tu dengan izin Allah. Maka tak ada rasa aku hebat. Ya, jadi maknanya apapun balik pada Allah. Dan itu penting. Supaya dia tak terlupa. Itu sangat penting lah. Ya? Boleh ya? Rasanya boleh tak? Boleh ya? Okay, saya nak cuba praktis juga lagu-lagu masa kita macam ni. Dapatkan partner lah juga. 3 orang partner. Boleh tak? Dengan partner sebelah ni, kata sesuatu yang anda hargai. Sekarang. Kata sesuatu dekat kawan anda yang anda hargai dia. Ayah-ayah ni payah. Dia macam malu. Dah nak jauh-jauh kan. Teritori saya, teritori awak. Tadi dah kongsi ke? Boleh share? Boleh share?